السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan ahli jawatan kuasa Surau At-Taqwa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita panjatkan dan rafa'kan dengan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kesempatan daripada usia yang berbaki ini untuk kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah. Mudah-mudahan setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan atas pengiktirafan syukur yang kita tuturkan melalui lidah kita akan mempamerkan tanda-tanda perbuatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pada saat yang serupa, perbanyakkanlah kita untuk terus memohon doa kita kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya ada satu senjata yang tidak kelihatan dalam kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan sebagai doa. Dan kerana itu Allah menyebut di dalam Al-Quran maupun adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam galakan yang bersungguh-sungguh agar kita memperbanyakkan permohonan doa kita kepada Allah. Tidak semestinya selesai daripada ibadah salat, walaupun selesai daripada ibadah salat itu adalah di antara waktu-waktu yang mustajab untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Tetapi di saat ketika keberadaan kita pada apapun keadaan, mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima saat ketika kita memohon doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, salah satu di antara doa sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ini seperti mana yang biasa kita dengar ulama-ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memohon doa kepada Allah
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Rajab, ya Allah. Kau berikanlah keberkatan kepada kami pada bulan Sya'ban. Dan ya Allah, kau panjangkanlah usia kami sehingga masuknya di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan doa tersebut itu juga akan membolehkan kita diberikan masa dan kesempatan berada di bulan Al-Mubarak, Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim. Itulah dia bulan Ramadan yang Allah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan perbincangan kita pada malam ini, kita masuk kepada bab yang keempat, iaitulah babus sidqi. Bab yang berkait tentang benar. Lawan kepada as-sidqi iaitulah al-kadzib, berbohong. Nah, dalam Islam ini antara salah satu sifat ataupun di antara perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ketika Allah menurunkan ataupun Allah mengangkat baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, iaitulah membersihkan jiwa-jiwa manusia itu daripada sifat-sifat mazmumah. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua. Allah menyebut dialah Allah Subhanahu wa taala ba'atha fil ummiyin, yang telah mengutuskan di kalangan orang-orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Artinya mereka tidak memiliki apapun maklumat-maklumat berkaitan tentang manhaj dan peraturan dalam kehidupan mereka, melainkan Allah telah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan tugasannya. Yang pertama, yatlu alaihim ayati. Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam membaca akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan yang kedua selain daripada Al-Quran yang dibacakan, tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa-jiwa yang kotor yang ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitulah sifat berbohong yang akan kita bicarakan ini. Dan seterusnya para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Allah meminta kepada Rasulullah agar mengajar isi kandung yang ada di dalam kitab Al-Quran itu, wal hikmah, dan termasuklah sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kerana sesungguhnya umat-umat yang ada ketika itu berada dalam keadaan kesesatan yang nyata. Mereka tidak mengetahui apakah agenda dalam kehidupan mereka, matlamat dan peraturan yang telah pun disusun dalam kehidupan hanya berdasar kepada nafsu dan keinginan semata-mata. Babus sidqi, bab berkaitan tentang bercakap benar ataupun benar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini adalah satu panggilan yang Allah khususkan kepada umat manusia yang beriman pada Allah. Siapa dia? Kitalah orang-orang yang beriman. Dan saya teringat ada satu ucapan yang pernah disebut oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saat ketika kamu mendengar ayat-ayat yang apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan permulaan ayatnya memanggil orang yang beriman, isma'u wara'au. Tolong dengar ayat tersebut dan pelihara serta raikanlah ayat-ayat tersebut. Tuan-tuan baca Al-Quran, himpunkan seluruh ayat-ayat yang menyebut ya ayyuhalladzina amanu, tadabbur terhadap ayat tersebut. Dan kemudian apa yang dikatakan daripada ayat itu? Kata daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, kerana di dalamnya ada perintah-perintah daripada Allah yang wajib dipatuhi oleh orang yang beriman, dan di dalamnya ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhi akan hal-hal yang telah pun menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu perhatikan ayat tersebut. Apa yang Allah minta daripada ayat ini?
Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah berikan kehidupan kita di dunia, tugasan kita membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa. Selagi belum terbentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa, berarti kita belum lagi beres ataupun kita belum lagi selesai untuk memenuhi keinginan daripada Allah dalam hidup kita. Sebab hadiah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu nanti sesudah kematian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut dengan perkataan ittaqullah. Makna takwa kepada Allah itu begitu luas dan begitu banyak dibicarakan. Termasuklah bulan Ramadan, pastinya salah satu intipati daripada puasa itu Allah menyebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Wa kunu, dan yang kedua Allah mengajar orang yang beriman, yang pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua Allah kata wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi maknanya ayat ini Allah ajak pada kita, kalau nak duduk, kalau nak bersama, nak buat grup, biarlah bersama dengan grup ataupun kelompok-kelompok yang sentiasa bercakap benar ataupun istilahnya melakukan kebaikan dalam kehidupan mereka, mentaati perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ada kesan dan pengaruh di saat ketika kita bersama-sama dengan mereka. Dia macam kita lah, kalau katakan kita nak menjadi seorang yang pandai, duduk bersama dengan orang yang pandai. Begitulah sebaliknya, nak pakar dalam sesuatu bidang, kita duduk dengan orang yang berkepakaran. Nak menjadi manusia yang salih, manusia yang benar, duduklah bersama dengan orang-orang yang benar. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliduh. Agama itu dia berada pada agama, al-mar'u, seseorang itu berada pada agama temannya. Maka perhatikan siapakah teman yang berdamping dalam kehidupannya. Itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita akan sentiasa diisi dengan kebaikan dan kebenaran. Dan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan satu perbincangan yang menarik. Oleh kerana ayat ini diturunkan dalam surah At-Taubah. Ayat ini diturunkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 119. Dia cerita pasal apa? Sebenarnya menceritakan tentang kisah 3 orang manusia yang ketika itu Rasulullah telah memerintahkan agar berjuang dan berperang dalam medan pertempuran Tabuk. Surah Taubah ini kenapa tidak dimulakan dengan bismillah? Kenapa Ustaz tak boleh baca bismillah? Sebab bismillah ini Allah peruntukkan pada perkara yang membawa kepada kebaikan dan perkara yang membawa keberkatan. Tetapi dalam bab surah Taubah ini adalah surah yang berkaitan tentang soal perang. Bila berperang, pada saat ketika itu, kita tidaklah menyatakan ataupun disebut tidak dibenarkan ataupun tidak dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Bismillah itu adalah merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kasih sayang. Sedangkan pedang itu ataupun peperangan itu dia berkaitan tentang soal pembunuhan. Daripada 3 orang sahabat Nabi SAW setelah selesai melalui peperangan Tabuk, semua di kalangan orang yang beriman pergi, melainkan 3 orang tersebut. Dan ketika itu, pada saat mereka melihat nak pergi ketika itu, tengok-tengok makanan ataupun tumbuhan-tumbuhannya berada dalam keadaan subur. Pokok yang tak pernah berbuah, tiba-tiba berbuah ketika itu. Kalau kita mungkin tengok durian lah, musangking 10 tahun duk tanam tak berbuah. Tiba-tiba ada majlis yang khusus tadi, ada arahan untuk kita pergi. Tiba-tiba ketika itu pula musangking masak dan dalam keadaan ranum ketika itu. Mulalah kita bagi alasan untuk tidak bersama-sama dengan program sebagainya. Minta maaf, saya tak dapat nak ikuti macam-macam lah. Apapun program-program tak berapa sihat. Rupanya tak berapa sihat tu maksudnya kerana nak makan durian, nak tunggu durian tersebut jatuh. Contoh. Nah, begitulah yang berlaku sebahagian daripada sahabat. Dan sebahagian daripada sahabat tadi pun bagi alasan tak apa, nanti dalam setengah jam ataupun mungkin dalam beberapa jam kami akan menyusul. Dan begitulah yang berlaku kepada 3 orang sahabat Nabi SAW, sehingga akhirnya menyebabkan kerana penangguhan demi penangguhan yang dilakukan oleh mereka, menyebabkan mereka tidak dapat turut serta bersama dengan pasukan perang Nabi SAW. Bila baginda SAW kembali ketika itu, tuan-tuan, apa yang berlaku?
golongan munafikin ketika itu mereka memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta maaf ya Rasulullah, saya tak dapat buat demikian, saya tak dapat nak lakukan demikian. Rasulullah maafkan, tak apa, tak jadi masalah. Dan 3 orang tadi dia tidak berjaya untuk mengatakan sesuatu kerana tidak ada alasan dan tidak ada keuzuran. Nak berbohong, mereka tidak berani berbohong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu turun ayat ini, Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Biarpun bersalah, tapi akuilah akan kesalahan yang telah pun dilakukan oleh kamu. Pada saat ketika itu mereka masing-masing mengaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak mengikut kamu bila uzrin, dan tak ada keuzuran pada diri kami ini. Kami tidak mampu untuk berkata apa-apa, minta maaf kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak menjawab ucapan yang mereka katakan ketika itu, dan Rasulullah tidak memaafkan, menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila Rasulullah perintahkan, itu merupakan satu kewajipan yang perlu dipatuhi. Tetapi mereka tidak mampu untuk memberikan alasan, sehinggalah sampai 50 hari mereka tidak dapat ataupun tidak berbual langsung dengan kalangan umat Islam. Jumpa Rasulullah bagi Assalamualaikum, tak dijawab oleh Nabi SAW. Jumpa para sahabat, Assalamualaikum, sahabat tidak menjawab. Sebab apa sahabat tak menjawab? Kerana Rasulullah tidak memberikan jawapan di saat ketika mereka memberikan salam. Di saat ketika mereka memandang wajah Rasulullah, Rasulullah tak memandang mereka. Agak-agak apa yang berlaku ketika itu, mereka begitu sedih dengan hal tersebut. Sampai 40 hari. Hari ke-41 ketika itu, tiba-tiba datang pula arahan seluruh ahli keluarganya tidak boleh berinteraksi dan berbual bersama dengan 3 orang tersebut. Jadi akhirnya menyebabkan mereka lebih tertekan. Bayangkan sampai 50 hari, sehingga digambarkan dalam ayat ini pada ayat 118 itu, Allah mengatakan hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi ketika itu menjadi sempit. Tengok bumi Allah yang seluasnya dah tak ada apa dah. Perasaan ketika itu terasa sempitnya dalam kehidupan, dan waktu itu turunnya jawapan daripada Allah. Allah memaafkan akan kesalahan mereka. Dan waktu itulah baginda sallallahu alaihi wasallam gembira dan memanggil ketiga-tiga orang sahabat tadi yang kembali bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di atas sebab mereka tidak berbohong atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Sebab itu Allah mengatakan, jadilah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang tidak berbohong ataupun mereka yang bercakap dalam keadaan benar. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 pula Allah mengatakan, dan orang-orang yang benar sama ada lelaki maupun perempuan. As-sadiqin itu merujuk kepada orang-orang yang benar bagi kalangan lelaki. As-sadiqat itu orang-orang yang benar daripada kalangan muslimat. Artinya tak ada beza di antara kedudukan darjat lelaki dan juga perempuan. Mereka bercakap benar, maka mereka disediakan oleh Allah apa dia? Sambungan daripada ayat ini Allah mengatakan, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka itu keampunan, dan yang kedua pahala yang cukup besar yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hanya sekadar title mereka itu bercakap benar, mereka tidak berbohong, apa yang diperkatakan semuanya adalah ucapan-ucapan yang ulama mengatakan bila sebut saja as-sidqu itu mutabaqatul khabar lil waqi'. Artinya bertepatan perhabaran yang ada pada dirinya dengan waqi', dengan realiti yang berlaku ketika itu. Ya, tidak ada berlaku pemalsuan ataupun pembohongan ketika itu. Qala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Allah berfirman dalam ayat yang lain surah Muhammad ayat 21, kalaulah mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi mereka. Cerita ini pula berlaku kepada kalangan orang-orang munafik, yang mereka itu sekadar bila berpura-pura ketika berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memperlihatkan tanda keimanan, sedangkan hati mereka itu tidak menerima apapun perintah-perintah yang telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hakikatnya mereka berbohong. Sebab apa? Perbuatan mereka itu tidak melambangkan apa yang ada di dalam hati mereka. Kerana salah satu juga ta'rif daripada istilah as-sidqu, para ulama kata istiwa'us sirri wal alaniyah, iaitulah mesti ada persamaan di antara sir, di antara perkara yang rahsia yang tidak kelihatan itu dengan benda yang kelihatan, dengan sesuatu yang alaniyah, sesuatu yang dapat dilihat. Artinya tidak ada perbezaan apa yang ada pada hati
dan dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan ketika itu. Hadis yang pertama dalam bab as-sidqi ini, wa ammal ahaditsu fal awwalu an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Hadithun muttafaqun alaih. Hadis daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr." Sesungguhnya benar itu perkara yang benar. Kebenaran ataupun bercakap benar itu akan memandu seseorang kepada kebaikan. Jujur ataupun istilahnya benar itu dia akan membawa kepada kebaikan. Sebab apa? Orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang itu dilakukan, lantas ia membawa kepada kebaikan. Itu istilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, baik dari sudut perbuatan. Dan yang kedua, bila sebut saja albir, perkara yang baik itu sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala atas perbuatan-perbuatan dan kejujuran yang dilakukan ketika itu. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebaikan itu pula memandu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buat baik, dia akan ditujukan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat keistimewaan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Soalannya, Ustaz, apakah tak dibenarkan kita berbohong? Tu ada orang kata bohong sunat tu, ya, istilah al-kadzib. Bohong sunat tak boleh ke Ustaz? Bila masa hukum dalam Islam ni ada berbohong, itu istilahnya sunat. Dia ada hukum istilah diharuskan untuk berbohong. Ketika mana berlaku dalam beberapa mudarat yang tertentu, ada rukhsah yang disebut oleh para ulama, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, diharuskan untuk seseorang itu berbohong dalam 3 perkara. Kerana adanya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya Rasulullah kata, "Laisal kazzabu alladhi yuslihu bainan nas." Bukanlah dianggap sebagai seseorang itu berbohong jika kerja dan usahanya adalah untuk yuslih, memandu ataupun mendamaikan di antara manusia. Antara daripada itu ada beberapa perkara. Yang pertama, boleh berbohong ketika berlakunya peperangan. Al-harbu hida'. Peperangan itu adalah merupakan satu tipu daya, pembohongan. Tunjukkan kepada saya mana terowong tersebut. Kita pun tunjuk terowong tersebut. Rupanya itu bukan terowong, itu adalah merupakan lubang tandas dan sebagainya. Akhirnya tertipu dan berlakunya ketika itu kekalahan bagi pihak musuh. Sebab apa? Kerana dalam peperangan, apa yang kita nak lakukan adalah kemenangan dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maka al-harbu hida'. Dalam bab ini pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi tidaklah berbohong. Istilahnya apa dia? Yang disebut dengan nama tauriyah. Tauriyah ini orang memahami lain, sementara yang berkata itu membawa maksud kepada yang lain. Jadi waktu itu bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min aina anta?" Kamu datang daripada mana? Waktu itu Rasulullah sedang meninjau tentang pasukan daripada medan pertempuran Badar ketika itu. Rasulullah nak tahu sejauh mana pihak musuh ini dari sudut kekuatan dan mereka datang daripada arah mana ketika itu. Dan Rasulullah telah membuat satu tinjauan bersama dengan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninjau, baginda sallallahu alaihi wasallam membuat tinjauan ketika itu, datanglah salah seorang badui kemudian bertanya, "Kamu daripada mana?" Jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana minal ma'." Rasulullah takut yang bercakap itu adalah mata-mata gelap ataupun yang bertanya itu adalah orang ataupun pihak musuh. Lantas Rasulullah berhati-hati. Rasulullah kata, "Aku datang daripada ma', daripada air." Dan waktu itu yang difahami oleh badui tersebut, air itu ada sebuah kabilah.
Dia ada suatu kabilah namanya Qabilatul Ma' ataupun apa, tetapi daripada kalimah ma' itu sendiri yang membawa maksud air tersebut. Maka menurut pandangan ataupun apa yang difahami oleh kabilah Badui tadi, Badui mengatakan ataupun mempercayai kata-kata Rasulullah, ingatkan daripada kabilah tersebut. Rupa-rupanya Rasulullah bukanlah memaksudkan kabilah tersebut minal ma', kerana memang manusia itu dijadikan daripada nutfah ataupun daripada air mani itu sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Rasulullah bercakap, dipahami oleh orang yang mendengar dengan maksud yang lain. Rasulullah menginginkan maksud yang lain, istilahnya itu adalah tauriyah, ya, istilah tauriyah. Baik. Pertama, peperangan. Dan kemudian yang kedua, iaitulah mendamaikan di kalangan manusia umat Islam. Disebabkan ada maslahah dan kebaikan kepada Islam itu sendiri. Bukan kebaikan pada dirinya, tidak. Tapi kerana semata-mata ingin mendamaikan di antara dua puak yang bermusuh sebagai contoh. Ini bermusuh tak habis-habis. 120 tahun tak habis musuh lagi. Berapa generasi ataupun berapa lapis ataupun berapa keturunan, bukan 7 keturunan lagi ni, banyak keturunan contoh. Jadi saat ketika itu kita berusaha untuk mendamaikan mereka, walaupun dengan cara berbohong atas istilah untuk melahirkan kedamaian tersebut. Dan kemudian yang ketiga pula, untuk mendamaikan pasangan suami dan isteri, kerana memang halal dari sudut penceraian ataupun talak itu berlaku, tapi Rasulullah mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang paling dibenci oleh Allah walaupun dia halal, itulah dia yang dinamakan sebagai penceraian. Datang, tiba-tiba jumpa dengan kita, macam mana cara nak menyelesaikan masalah. Ya, dilihat ada jalan, mungkin ada jalan untuk mendamaikan mereka supaya kembali, kerana melihat tentang soal anaknya ramai. Anak berapa? Tanya, anak ada 16. Yang kecil-kecil belaka tu masih ada lagi. Usia 60 tahun, tanya anak yang paling bongsu berapa usianya. Usia anak yang bongsu ni 8 tahun. Oh, hebat sungguh. Sampai tahap tersebut, anaknya masih lagi ada ketika itu. Sekarang ni tak jumpa lah. Tapi kalau dulu memang ada sampai 16 orang tu ada, tuan-tuan. Ya, ada bilangan tersebut. Jadi saat ketika itu kerana menilai, melakukan penilaian, anak masih lagi kecil. Kalau mereka bercerai, apa akan jadi kepada anak-anak tersebut? Sudah tentulah mereka terbiar, maka rugi generasi-generasi yang akan dilahirkan ketika itu. Lantas kita pun berusaha untuk mendamaikan kedua-duanya, yang walaupun mungkin adalah beberapa perkara-perkara yang terpaksa berbohong. Tadi suami kamu telah berkata dengan saya, dia mohon maaf. Dia tak berani nak bercakap dengan kamu. Tadi itu memang dia tak biasa. Memanglah depan orang tu dia ego. Jadi dia bagi tahu dia minta maaf banyak-banyak. Memang dia banyak buat salah sebagai contohnya ketika itu. Dan kemudian bagi pihak berjumpa dengan suami, isteri pula, isteri kamu telah minta maaf. Dia kata memang banyak salah dan sebagainya. Atas tujuan untuk mendamaikan dan melihat kepada masalah ataupun maslahah-maslahah yang diperlukan. Jadi 3 perkara inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, asas yang dibenarkan atas sebab untuk melahirkan kebaikan-kebaikan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah mengatakan lagi, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, dan sesungguhnya seseorang itu, ar-rajul, banyak hadis ni ar-rajul. Kadang-kadang bila baca hadis ni tuan-tuan, orang ataupun para muslimat kata Islam ni tak adil. Banyak hadis sebut cerita pasal lelaki sahaja. Dalam hadis contohnya yang pergi masjid, walaupun yang ramainya pergi ke kuliah-kuliah ni muslimat. Bukan sekarang alhamdulillah malam ni ramai muslimin. Tapi biasanya kalau kuliah-kuliah subuh, kuliah pagi, duha, ya, yang disebut dengan POP tu. Dulu saya mula-mula dengar POP, POP, apa maksud POP ni? Persatuan Orang Pencin. Jadi disebut dengan perkataan tersebut ni, saya pun tak ingat apa maksud tersebut. Ya, ingat K-pop dan sebagainya, rupanya ada maksud yang tertentu. Hadirin para muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ramai para muslimat tiba-tiba dengar hadis Rasulullah kata, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang lelaki itu berulang-alik pergi ke masjid, saksikanlah dalam diri dia bibit-bibit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pun hadis yang menyatakan jaminan dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, 7 kelompok yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu semua lelaki belaka. Rajulun qalbuhu bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah,
dua orang lelaki yang saling bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, dan seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita. Nah, semuanya merujuk kepada lelaki. Seakan-akan tidak adil. Tengok hadis tersebut. Nah, ni di antara usaha-usaha yang cuba untuk memporak-perandakan dan menimbulkan kekeliruan dalam memahami hadis Nabi SAW. Bila disebut lelaki, dalam seperti mana yang saya telah perjelaskan dahulu, bila mana-mana hadis ataupun ayat suci Al-Quranul Karim merujuk kepada seorang lelaki, biasanya dia merujuk lelaki dan perempuan. Contoh dalam ayat suci tadilah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman di kalangan lelaki. Tapi tak disebut dalam terjemahan begitu. Padahal amanu itu merujuk kepada orang-orang yang beriman daripada kalangan lelaki. Tak ada satu pun yang menyebut kepada perempuan. Kerana kalau menyebut dengan perempuan, dia akan dikatakan ya ayyuhallai ataupun ya ayyuhallati amanna. Nah, dia bukan allazina lagi, tetapi disebut dengan allai ataupun allati. Tidak disebut pun dalam Al-Quran demikian. Maka para ulama tafsir, mereka menyebut bila disebut sahaja lelaki, di situ terkandung tentang wanita, tetapi bila sebut dengan muslimat, semata-mata itu merujuk kepada muslimat, lelaki tidak termasuk dalam hukum tersebut. Maka dalam hal ini Rasulullah menyebut wa innar rajul, itu termasuk dengan perempuan. Dan sesungguhnya apabila seseorang, hadis pun sebut dengan seseorang, tak disebutkan lelaki. Walaupun kalimah rajul itu merujuk kepada lelaki. Baik, dan sesungguhnya seseorang itu la yasduku, dia akan sentiasa bercakap benar, dia akan sentiasa melakukan kebenaran, tidak berdusta, hatta yakuna siddiqan, sehinggalah nantinya akan diletakkan, ditabalkan bagi dirinya dan dikenali sebagai siddiq. Mereka yang akan sentiasa bercakap benar. Disebabkan kenapa? Kerana tabiat dalam hidupnya tidak pernah berbohong. Dan memang pun begitu. Bila kita sudah biasa untuk berkata benar, maka dia akan menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Nak berbohong ketika itu, maka kita tidak mampu untuk berbohong. Ya? Tidak mampu untuk berbohong. Sampaikan waktu nak suruh menyamar pun tak mampu nak berbohong. Apa? Nak kata bagaimana? Kamu mesti datang ni jadi seorang, katakan kamu ni adalah tukang sapu. Contoh, nak menyamar. Bila sampai itu tanya siapa dia, oh tak boleh nak kata, nak berikan jawapan begitu. Sebab apa? Sudah terbiasa untuk bercakap benar. Sampai tahap sedemikian rupa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya berbohong itu akan memandu seseorang itu menuju kepada fujur, iaitulah menuju kepada kedurhakaan ataupun dosa. Wa innal fujura, dan sesungguhnya seseorang itu yang melakukan pendustaan, yahdi ilan nar, akan memandu dirinya masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apabila sudah biasa berbohong, akhirnya ia menjadi satu tabiat dalam dirinya, segala-galanya dibohong ataupun segala-galanya didustakan, sehinggalah akhirnya menyebabkan mereka itu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah merasa bersalah dengan dosa yang dilakukan. Orang yang beriman ketika melakukan kesalahan seakan-akan digambarkan oleh Nabi SAW kaqa'idin tahta jabal. Orang yang duduk di bawah bukit yang melihat batu-batu sedang jatuh daripada bukit tersebut. Tetapi bagi orang yang mereka sudah pun biasa dengan melakukan dosa, di antaranya berbohong itu, menganggap bahawa perbuatan bohong itu seumpama seekor lalat berada di atas hidungnya, lantas hanya dengan tangan ketika itu dia menghalau lalat tersebut dan kemudian lalat tersebut itu datang semula. Maksudnya apa dia? Dia tidak menganggap sebagai satu perkara yang perlu dititik beratkan dalam kehidupan, sehinggalah akhirnya memandu dirinya untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Wa innar rajula la yakzibu, dan sesungguhnya seseorang itu akan terus melakukan pembohongan, berdusta, hatta yuktaba indallah, sehinggalah nantinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kazzaba, sebagai seorang pembohong. Dia akan bertemu nanti pembohong. Sebab kalau tuan-tuan membaca antaranya dalam kitab Bidayah wan Nihayah, catatan daripada Imam Ibn Katsir, ataupun dalam satu lagi catatan, iaitulah berkaitan tentang at-tazkirah fi ahwalil akhirah, fi ahwalil mauta, tazkirah peringatan tentang hal-hal orang yang mati, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maka kita akan dapati ada suatu dalil atau riwayat yang menyebutkan
Ketika manusia yang berdosa dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar kelak, mereka akan dihimpunkan mengikut kepada title-title mereka dan kepada apa yang mereka sembah. As-salib, orang yang menyembah salib, mereka akan dihimpunkan daripada dulu sampailah pada akhir kematian ataupun pada akhir generasi umat manusia. Semuanya akan dihimpunkan. Yang tak pernah jumpa disatukan ketika itu dengan salibnya. Yang ketika itu dia adalah merupakan pencuri. Daripada awal sampailah yang terakhir, ketika itu akan dihimpunkan dengan title-title yang telah pun ditentukan. Samalah juga dalam bab ini. Kalau pembohong daripada dulu, kini dan selamanya itu akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kedudukan yang lain, yang mana mereka itu akan dihukum atas segala perbuatan dan dosa yang dia lakukan. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita ambil pengajaran daripada hadis ini. Di antaranya, hadis pengajaran yang dapat diambil daripada hadis yang pertama dalam bab as-sidqi ini, iaitulah galakkan agar bercakap benar, kerana ia merupakan sebab segala kebaikan, dan amaran pembohongan, larangan untuk berbohong disebabkan ia merupakan punca kepada segala kejahatan. Jadi bercakap benar biarpun pahit, tetap ia akan membawa kepada kebenaran dan membawa kepada kebaikan. Adapun bercakap bohong itu dia akan membawa kepada sesuatu kejahatan, yang pertama dosa, dan akhirnya akan menimbulkan pelbagai bentuk perbalahan-perbalahan yang tidak diingini di dalam Islam itu sendiri. Seterusnya yang kedua, antara perkara yang terpenting daripada hadis ini, pahala dan dosa berlaku berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik maupun buruk. Berarti Allah akan berikan kepada seseorang itu pahala di saat dia melakukan kebaikan. Biarpun kecil bagaimanapun, nak bercakap, berkata benar, perkara kecil sahaja kita berkata. Anak-anak bertanya, waktu itu bertanya, kita berikan jawapan yang sebenar. Kalau tidak tahu, Allah, saya tak dapat nak bagi jawapan. Anak nak tanya, akhirnya kita berikan jawapan yang tak betul. Maka kita telah berbohong kepada anak tersebut. Itu juga akhirnya membawa kepada kekeliruan. Berkaitan tentang salah faham Islam ini, sebab kadang-kadang tidak tahu. Tapi akhirnya kita seakan-akan tahu memberikan jawapan tersebut, menyebabkan mereka berada dalam kesesatan. Dan ini pernah disebutkan dan diingatkan oleh Nabi SAW dengan sebuah hadis yang Rasulullah letakkan di hujungnya, fadallu wa adallu. Kerana pembohongan yang dilakukan dari sudut mengeluarkan hukum tersebut, maka mereka sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Saya ingat bila pagi tadi saat ketika kami bertemu dengan beberapa kelompok daripada kalangan ataupun staf-staf daripada Karangkraf, dia ingin mengadakan satu kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Selangor. Dan tahun ini Karangkraf ataupun disebut Yayasan Warisan Ummah kalau tidak silap lah nama yayasan tersebut, yang kalau tuan-tuan pernah mendengar Quran Hours, kemudian apa lagi dulu saya tak ingat ada nama-nama yang tertentu yang telah diwujudkan. Itu sebenarnya perkara yang baik, bagus dari sudut mereka ingin menyebarkan tentang praktik terhadap Al-Quran itu sendiri. Sebentar. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik wa sallim آتي سيدنا محمد وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضع مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit untuk menamatkan perbincangan kita berkaitan dengan hadis tersebut. Jadi dalam pertemuan tersebut kami bincangkan beberapa kerjasama lah. Maknanya kami nak bincang perkara yang berkaitan tentang kerjasama yang boleh dilakukan, sebab melihat memang Karangkraf ni adalah salah satu di antara ramai peminat, ataupun adalah di antara beberapa peminat yang meminati akan Karangkraf dari sudut program yang diadakan. Dan antaranya mereka ini menjadikan untuk tahun ini menjadikan dari sudut Quran Awas itu untuk dijadikan sebagai dasar utama, iaitulah berkaitan tentang tafsiran akan surah Al-Jumu'ah. Maknanya tahun ini nak dijadikan surah Jumu'ah itu sebagai asas dan juga dasar. Bukan hanya sekadar dibaca, tapi nak mengambil intipati yang terpenting supaya dapat diamalkan di kalangan masyarakat umat Islam. Yang rata-rata dilihat mereka rajin membaca Al-Quran, tapi dari sudut pelaksanaan terhadap surah Al-Jumu'ah itu tidak dilaksanakan. Bila sebut sahaja surah Al-Jumu'ah, kita hanya melihat tentang surah tersebut, tapi tidak pernah menilai dan melihat tentang kepentingan hari Jumaat itu sendiri dalam kehidupan umat Islam. Kalau kita melihat zaman Bani Israel, hari Sabtu adalah hari ibadah bagi mereka. Kita hari Jumaat adalah merupakan hari ibadah utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada zaman ketika itu, di zaman Nabi Daud alaihi salam, bila mana mereka tidak melaksanakan seluruh waktunya itu untuk beribadah kepada Allah, akhirnya Allah tukar mereka itu, wajahnya bertukar menjadi babi dan juga monyet, ya, qiradata wal khanazir. Ada sejarah dan catatannya. Cuma tidak adalah keturunan yang lahir daripada mereka sesudah itu, sebab riwayat ditarjihkan. Dalam riwayat menyatakan dalam tempoh beberapa hari kemudian yang wajah-wajah telah bertukar menjadi wajah monyet dan babi itu, Allah Subhanahu wa taala matikan mereka tanpa ada keturunan sesudah daripada itu. Sebabnya apa? Kerana mereka melanggar tentang kesucian yang ada pada hari Jumaat, pada hari Sabtu. Pada waktu itu tidak dibenarkan mereka bekerja, tidak dibenarkan mereka menangkap ikan, tetapi tetap dilaksanakan oleh mereka pada hari sebelumnya, dan hasilnya diambil pada hari Ahad, walaupun tidak diambil pada hari Sabtu, tetapi mereka telah melakukan satu perancangan untuk mendapatkan hasil-hasil pada hari Sabtu tersebut. Sebab pada hari Sabtu memang waktu ketika itu ikan-ikan yang berada di lautan itu mereka mengadakan perayaannya. Maksudnya waktu itu ikan-ikan melompat di lautan. Hari lain daripada hari Sabtu, waktu itu tak ada ikan langsung. Maksudnya ikan tak banyak, semuanya masuk ke dasar laut. Tapi bila masuk hari Sabtu tu macam hari untuk berpesta.
Waktu itulah mereka diperlihatkan bagaimana pelbagai bentuk ikan-ikan ketika itu melompat-lompat di atas lautan ataupun di atas ombak yang ada. Sehingga menyebabkan mereka kata, ini tak boleh jadi ni. Hari lain kita dapat rezeki sedikit, Allah uji kepada mereka, mereka tetap melakukan perbuatan yang dilarang ketika itu dengan menangkap ikan, wajah mereka telah pun ditukar oleh Allah. Kita dengan hari Jumaat, Allah telah memberikan ceritanya, hatta Allah bawa surah namanya surah Jumaat. Tidak ada surah Isnin, tidak ada surah Ahad, tidak ada surah Al-Thulatha, Al-Arba'ah, Al-Arbi'ah dan sebagainya. Tapi ada namanya surah Jumaat, maka kerana itu diambil perhatian untuk dilihat. Dan selain daripada itu juga, bila sebut sahaja hari Jumaat, itu adalah merupakan hari berlakunya kiamat, maka dengan sebab itu perlu diambil intipati-intipati yang ada di dalamnya. Cuma ketika dalam perbincangan tersebut, mereka minta supaya saranan. Ialah bila sebut sahaja tentang syarikat-syarikat yang besar-besar seumpama ini, dari sudut penceramahnya itu perlu pada penelitian. Maka kami pun bicarakan betul kenapa pentingnya dengan adanya tauliah tersebut. Itu penting, kena perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu. Memanggil daripada penceramah-penceramah yang berada di luar daripada negara Malaysia, maka ia memerlukan juga kepada tauliah. Disebabkan apa? Kerana kadang-kadang punca yang menyebabkan berlaku pergeseran di antara ummah itu kerana salah faham dari sudut agama yang disampaikan. Pertama, itu belum lagi melihat dari sudut apa yang disampaikan itu mungkin bercanggah dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kami peringatkan, kalau sekiranya nak yang menyampaikan itu penceramah, pertama tauliah itu penting dan perlu diambil perhatian. Selangor adalah merupakan negeri yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Dari sudut amalan-amalan tasawufnya itu berpegang kepada amalan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga pada saat yang serupa Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu di antara amalan yang dilakukan. Biarlah dari sudut penyampaian itu synchronize, maksudnya ada persamaan dengan apa yang telah pun dipegang di dalam negeri Selangor itu sendiri. Yang mudah-mudahan masyarakat kita ni kadang-kadang bergaduh disebabkan penyampaian yang disampaikan oleh penceramah yang berbeza-beza dari sudut maklumatnya, sehingga akhirnya itu juga menyebabkan seakan-akan berlaku krisis dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Artinya kita perlu untuk melakukan muhasabah untuk melihat mengapa boleh berlaku pergaduhan dan sebagainya. Dan pada saat yang serupa, pembohongan terhadap agama itu juga perlu diperbetulkan, sebab kadang-kadang tafsiran kita mentafsir, bila sebut Quran awal ni kan dia mentafsirkan Al-Quran. Bila tafsir Al-Quran itu perlulah disampaikan menurut pandangan yang diutarakan oleh para ulama. Jadi jangan disampaikan Al-Quran itu menurut pandangan pribadi semata-mata, tiba-tiba bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Al-Quran menyebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kan telah pun dinyatakan oleh Allah, bertanya kepada orang yang berilmu jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Sebab itu penting dalam hal-hal seumpama ini. Kenapa? Supaya dapat memberikan pahala atas perbuatan yang kita lakukan. Dan terakhir, sedikit dari sudut pengisian ataupun pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini. Barang siapa yang membiasakan bercakap benar, maka ia akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita di kalangan orang yang sentiasa berkata benar, walaupun ia merupakan satu perkara yang pahit untuk dituturkan. Dan disitulah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, bukan sekadar kepada umat Islam, tapi kepada seluruh umat manusia, melihat bahawa Islam ini adalah agama yang sentiasa mengejar dan berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.